Seperti yang kita tahu, Freemason sudah lama bertapak di Malaysia sejak Malaysia belum merdeka lagi. Hari ini aku akan ceritakan dekat korang agenda-agenda Freemason dan Illuminati terhadap bangsa Melayu dan agama Islam. Sebelum kita teruskan, korang jangan lupa subscribe. Program atau rancangan Freemason untuk mengaburkan mata bangsa Melayu sekaligus menghancurkan agama Islam adalah program yang dinamakan sebagai Takim. Di dalam rancangan ini termasuklah membuat ratusan hadis palsu yang menghalalkan yang haram dan juga sebaliknya. Antara hadis palsu yang popular dalam kalangan masyarakat kita adalah tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China. Walaupun niat hadis ini baik bagi menggambarkan kesusahan seseorang menuntut ilmu, akan tetapi hadis ini merupakan hadis rekaan dalam kalangan masyarakat Muslim. Hadis-hadis lain adalah seperti tak elok mencampurkan makanan darat dan laut sekaligus, tidur selepas subuh atau asar menyebabkan gila, dan yang paling famous adalah payung emas bagi isteri yang membenarkan suaminya berkahwin lain. Dalam program Freemason yang bergelar Takim ini juga, orang-orang pengikut Freemason ini mewujudkan aliran agama yang berlandaskan falsafah. Contohnya falsafah Yunani, Plato dan sebagainya, serta memasukkan unsur-unsur nyanyian gereja ke dalam majlis seperti majlis hari jadi. Program yang kedua dinamakan sebagai Syada, yang melibatkan terdapat golongan Freemason ini mewujudkan solat fardu dalam dua bahasa. Program atau rancangan yang ketiga dinamakan Parokim. Parokim ini termasuklah mengembangkan Freemason dan Illuminati dalam sesebuah negara dengan nama tempatan, contohnya kumpulan jaringan Islam liberal. Kalau korang nak tahu apa kumpulan Islam liberal ni buat, aku akan letakkan link video tersebut di ruangan description. Berbalik kepada rancangan Parokim tadi, perkara lain yang dibuat oleh kumpulan Freemason dan Illuminati ini adalah membangkitkan teori khurafat. Contohnya teori Charles Darwin yang menyatakan bahawa manusia itu mengalami suatu evolusi di mana manusia sebenarnya berasal daripada seekor kera. Program Freemason yang keempat adalah Libarim. Contoh yang paling besar dalam program ini adalah pengembangan pendidikan seks di sekolah, pengembangan pusat-pusat hiburan, kewujudan kelab-kelab yang menyokong kaum LGBT, serta membantah undang-undang Islam yang melarang penganut Islam daripada berkahwin campur. Tujuan pembantahan undang-undang Islam ini adalah untuk melahirkan generasi yang bebas beragama atau kita namakan sebagai free thinker, serta melenyapkan etika di dalam pergaulan lelaki dan perempuan, termasuklah persamaan hak dalam pewarisan harta dan juga etika berpakaian. Seterusnya, program atau rancangan yang kelima dipanggil Babil, iaitu memupuk asas kebangsaan setiap bangsa dan kemurnian bangsa Yahudi, dengan kata lain berjiwa nasionalis. Bagi yang tak tahu maksud nasionalisme itu, nasionalisme merupakan suatu ideologi yang meletakkan negara atau bangsa pada tempat yang tinggi. Ramai yang menganggap nasionalisme adalah sama seperti patriotisme. Erti patriotisme sendiri bergantung kepada etika seseorang atau kumpulan. Patriotisme menjadi simbol perasaan yang cintakan tanah air, contohnya menghormati bendera. Sedangkan nasionalisme merupakan sebuah ideologi seseorang atau kumpulan, di mana ideologi yang meletakkan negara atau bangsa di tempat yang tinggi, dalam erti kata lain, kefahaman tentang persamaan agama. Contohnya kefahaman Zionisme di Israel. Zionisme adalah contoh gerakan nasionalisme peringkat antarabangsa. Dalam Islam sangat menentang ideologi nasionalisme ini kerana Islam hanya meletakkan persamaan manusia dari segi kaum, ras atau keturunan.
bukan persamaan kepercayaan atau agama. Program yang keenam dipanggil ONAN, yang termasuklah mengekang pertumbuhan bangsa Goyim, iaitu bangsa yang bukan berketurunan Yahudi, seperti hanya membenarkan setiap keluarga Muslim untuk memiliki 2 orang anak sahaja. Orang kena tahu, Nabi Muhammad sangat bangga jika kaumnya memiliki keturunan yang banyak. Rancangan ONAN ini juga menyuburkan perempuan-perempuan Yahudi untuk menjadi peridi, iaitu seseorang yang dapat melahirkan anak yang ramai. Kita pun nampak sekarang ni masyarakat atau kaum Yahudi bersepah di seluruh dunia. Program Freemason dinamakan sebagai protokol. Contoh dalam program protokol ini adalah Zionisme. Zionisme ini sedang melakukan secara besar-besaran untuk menguasai dunia, menghancurkan ekonomi sesebuah negara, pengatur politik dunia dan banyak lagi. Program yang ke-8 ialah dinamakan sebagai Gorgah. Program Freemason ini banyak dah kita lihat dengan menggunakan perempuan cantik untuk menjatuhkan pemimpin, ulama dan ahli politik. Semua ini dilakukan oleh ejen-ejen kasisah yang disebarkan oleh kumpulan Freemason ini. Selain itu, program Gorgah ini juga semakin pesat dilakukan di Malaysia dengan mendirikan pusat-pusat perjudian terbesar seperti di Genting Highlands. Rancangan yang ke-9 adalah plotisme, iaitu mengupah alim ulama yang kacak sebagai tenaga pengajar di sekolah untuk menyebarkan ilmu positif tentang khurafat. Yang terakhir, program yang dinamakan sebagai Kornun. Dalam program ini, orang-orang yang dirasakan menggugat kedudukan kumpulan Freemason ini akan dimanjakan dengan kekayaan supaya orang ini terus hanyut dengan harta dunia. Contohnya memberi dana pendidikan, buat institusi agama dalam hal keduniaan serta menjerat masyarakat dengan bank yang berunsurkan riba. Itulah saja yang aku dapat kongsikan tentang program atau rancangan yang dijalankan oleh kumpulan Freemason dan Illuminati di Malaysia. Kalau korang ada info tambahan tentang kumpulan Freemason ini, korang boleh komen dekat bawah. Terima kasih bagi korang yang dah tengok video ni dari awal sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, korang jangan lupa like, share kat kawan-kawan korang dan jangan lupa subscribe dan teruskan support kita orang untuk membuat konten yang menarik selepas ini. Bye!